Assalamualaikum. Apa khabar semua? Bertemu kita lagi dalam PDPR Sejarah tahun 6 bersama Cikgu Hafizah. Hari ini kita akan belajar tentang penghayatan rukun negara. Penghayatan rukun negara yang pertama adalah membentuk masyarakat yang harmoni, di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama-sama. Masyarakat akan dapat dibantu apabila memerlukan bantuan. Yang kedua, menjamin keutuhan negara. Keutuhan negara dinikmati bersama-sama oleh rakyat melalui kesetiaan kepada raja dan negara, di mana kekuatan negara bergantung kepada kesetiaan rakyat kepada Yang di-Pertuan Agong dan negara Malaysia. Yang ketiga, mempertahankan keadilan. Mempertahankan keadilan dapat menjamin setiap rakyat mempunyai kedudukan dan taraf yang sama di sisi undang-undang. Yang seterusnya, membentuk satu bangsa dan negara. Rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, bangsa dan agama berperanan memupuk kerjasama demi keamanan dan kemakmuran negara. Seterusnya, membina sebuah masyarakat progresif. Penguasaan dalam bidang sains teknologi sangat penting untuk membantu kemajuan negara. Masyarakat bukan sahaja menguasai sains dan teknologi tetapi juga menguasai nilai murni untuk kemakmuran negara, di mana rukun negara menekankan penguasaan dalam bidang sains dan teknologi bagi membantu perkembangan dan kemajuan negara. Okey, kita teruskan. Okey, kita masuk tajuk yang seterusnya adalah jati diri rakyat Malaysia. Kita tengok apa isi kandungannya. Okey, yang pertama, bangga akan tanah air. Kedua, taat setia kepada raja dan negara. Ketiga, penerimaan kehidupan beragama. Keempat, persefahaman. Kelima, perpaduan. Keenam, berusaha gigih. Ketujuh, berakhlak mulia. Dan ke-8, patriotisme, iaitu semangat cinta akan negara. Kita teruskan. Langkah-langkah memupuk perpaduan. Okey. Malaysia telah mewujudkan langkah-langkah dan cara-cara bagi memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Okey, antara langkah-langkah yang telah dilaksanakan adalah pada tahun 1957, pengisian kemerdekaan, di mana pemuafakatan politik memudahkan proses kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, pada tahun 1963, Akta Bahasa Kebangsaan telah diwujudkan, di mana bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan sejak kemerdekaan negara. Akta ini bertujuan memantapkan pelaksanaan bahasa Melayu dalam semua bidang. Okay. Yang ketiga, pada tahun 1969, Jabatan Perpaduan Negara telah diwujudkan, di mana penubuhan jabatan ini bertujuan untuk mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara yang rakyatnya berbilang kaum. Rakyat Malaysia ni berbilang kaum. Okey, kita teruskan. Okey, pada tahun 1991, Wawasan 2020 telah diwujudkan, di mana ianya digubal untuk membentuk masyarakat yang progresif dan berakhlak mulia. Sains dan teknologi menjadi asas kepada kemajuan negara pada masa hadapan.
penekanan diberikan kepada sains dan teknologi dalam wawasan 2020. Okey. Pada tahun 1970, dasar ekonomi baru diwujudkan di mana dasar ekonomi baru ni diperkenalkan untuk menyusun semula masyarakat dan membasmi kemiskinan. Okey, cikgu terbalik Patutnya dasar ekonomi baru dulu, baru wawasan 2020. Okey, tak apa, maaf. Okey, seterusnya pada tahun 1992, slogan Malaysia Boleh telah diperkenalkan untuk menyuntik semangat rakyat Malaysia bagi mencapai kejayaan pada peringkat antarabangsa. Slogan ni selalu dimainkan dulu dan lagu Malaysia Boleh pun telah diwujudkan pada ketika itu. Okey, pada tahun 2009, gagasan Satu Malaysia telah diperkenalkan untuk mengukuhkan hubungan dan kerjasama antara masyarakat berbilang kaum ke arah kesejahteraan hidup. Lagu Satu Malaysia pun telah ada kan dulu. Kita selalu nyanyi dulu. Okey, kita teruskan. Okey, rukun negara dalam kehidupan seharian. Apakah amalan rukun negara dalam kehidupan seharian kita? Okey, jom kita lihat. Okey, yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Di mana rakyat Malaysia mengamalkan ajaran agama untuk mencapai nilai kepribadian yang tinggi. Okey, kebanyakan rakyat Malaysia ni mempunyai agama masing-masing yang dianuti. Okey, seterusnya, kesetiaan kepada raja dan negara. Kesetiaan kepada raja negara ni perlu kita ikuti supaya kita dapat setia kepada raja dan negara, dan kita akan jadi bangga kerana menjadi warga negara Malaysia. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Keluhuran perlembagaan ni dan amalan dalam kehidupan seharian kita, kita boleh menyuarakan pendapat dan untuk melahirkan kestabilan negara. Seterusnya, kedaulatan undang-undang. Pentingnya undang-undang dalam setiap negara. Ini adalah penting untuk kita mematuhi segala undang-undang yang telah ditetapkan bagi membentuk masyarakat yang tenteram. Okey, dengan adanya undang-undang, kita akan rasa lebih selamat. Okey, seterusnya, kesopanan dan kesusilaan, iaitu kita sentiasa membantu dan bekerjasama dan saling memahami antara satu sama lain. Okey, ini adalah amalan dalam kehidupan harian kita dalam mengamalkan prinsip rukun negara. Okey, kita teruskan. Kita telah sampai kepada tugasan. Okey. Cikgu nak awak semua hanya perlu baca dan fahami isi pelajaran. Okey. Kuis akan diberikan pada waktu sejarah apabila kita bersemuka nanti, dan diharapkan awak semua bersedia dengan tajuk ini. Boleh? Okey, bagus. Kita teruskan. Okey, kita dah sampai ke penghujung PDPR kita. Aku harap awak semua berada dalam keadaan sihat. Cikgu rasa awak semua mesti tak sabar-sabar nak ke sekolah. Betul tak? Okey, kita jumpa esok. Jaga diri baik-baik. Okey, Assalamualaikum. Bye-bye.